Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan Royal Refusya ingin menerangkan tajuk kami iaitu Dasar Perumahan Mampu Milik Negara. Kediaman ialah keperluan asas bagi setiap individu di samping keperluan asas yang lain seperti makanan, pakaian, pendidikan dan perubatan. Kediaman yang selesa merupakan sebahagian daripada jaminan kehidupan yang sejahtera, bahagia dan produktif. Salah satu peranan utama kementerian ini adalah bertanggungjawab dalam rangka dasar, undang-undang dan prosedur pembangunan perumahan dan hartanah ke arah yang lebih mampan dan inklusif serta melaksanakan dasar-dasar kerajaan di peringkat persekutuan dan seterusnya diguna pakai di seluruh negeri mengikut pemakaian di peringkat dasar perumahan negeri masing-masing. Terdapat 5 komponen utama yang terlibat dalam proses penyediaan perumahan di negara ini iaitu komponen yang pertama ialah perancangan, yang kedua pula ialah pembinaan, yang ketiga pemilikan dan penghunian, yang keempat penyelenggaraan baik pulih dan pembangunan semula dan yang terakhir ialah sosioekonomi dan tadbir urus. Konsep rumah mampan dalam konteks rumah mampu milik mempunyai 17 kriteria yang perlu diambil kira ke arah mencapai matlamat sebenar rumah mampu milik. Kriteria tersebut adalah yang pertama ialah harga rumah dengan pendapatan. Kriteria yang kedua ialah kos sewa dengan pendapatan. Yang ketiga ialah kesediaan kadar faedah dan gadai janji. Yang keempat, kesediaan penginapan yang boleh disewa. Yang kelima, kesediaan produk perumahan yang mampu dimiliki dengan harga berpatutan. Yang keenam, keselamatan. Yang ketujuh, akses kepada peluang pekerjaan. Yang kelapan, akses kepada kemudahan pengangkutan berkualiti. Yang kesembilan, akses kepada sekolah yang berkualiti. Yang ke-10, akses kepada kawasan perkedaian. Ke-11, akses kepada pusat jagaan kanak-kanak. Yang ke-12, akses kepada kemudahan rekreasi. Yang ke-13, akses kepada kawasan lapang. Yang ke-14, akses kepada perkhidmatan kesihatan. Yang ke-15, kualiti perumahan. Yang ke-16, perumahan yang mempunyai kecekapan tenaga. Dan akhir sekali ialah mempunyai kemudahan pengurusan sisa pepejal. Terdapat 6 objektif dasar perumahan mampu milik negara. Yang pertama, mewujudkan keseragaman dasar pembangunan perumahan mampu milik antara penggiat industri perumahan. Yang kedua, menyediakan dasar perumahan mampu milik yang praktikal dan relevan selaras dengan perkembangan industri perumahan yang semakin berkembang. Yang ketiga, membantu sektor awam dan swasta merealisasikan pembangunan rumah mampu milik dengan kos efektif dan menjimatkan masa. Keempat, memandu hala tuju pembangunan perumahan mampu milik bagi memastikan setiap isi rumah mampu memiliki rumah berdasarkan tahap kemampuan. Yang kelima, menggariskan spesifikasi dan ciri-ciri pembangunan perumahan yang mampan, berdaya huni dan selamat bagi meningkatkan kualiti hidup pada harga yang mampu dimiliki oleh rakyat. Dan akhir sekali, yang keenam, membantu mengurangkan kos pembangunan rumah mampu milik tanpa menjejaskan kualiti rumah, kemudahan awam dan kualiti persekitaran. Inisiatif kerajaan. Yang pertama, pembangunan rumah mampu milik di atas tanah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kerajaan negeri boleh membangunkan perumahan mampu milik secara kerjasama dengan pemaju swasta mengikut dasar perumahan negeri. Kerajaan negeri boleh menyediakan tanah bersesuaian sebelum menyerahkan kepada pihak KPKT untuk tujuan pembinaan rumah mampu milik. Jawatan Kuasa Penilaian Pelaksanaan Rumah Mampu Milik akan dibentuk di bawah KPKT bagi meneliti kaedah pembinaan rumah mampu milik supaya kompetitif dan memberi penjimatan kepada kerajaan. Kerajaan Persekutuan melalui Pesuruhjaya Tanah Persekutuan memberi kebenaran kepada KPKT selaku kementerian bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras dan membangunkan pembangunan rumah mampu milik. Yang kedua, pengurangan caj pemajuan dan kos pematuhan. Penyediaan rumah mampu milik merupakan inisiatif kerajaan dalam memastikan penawaran hartanah adalah menepati permintaan pasaran dengan harga yang berpatutan. Antara beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan kos pematuhan untuk pembangunan rumah mampu milik. Yang pertama, mengenakan caj pemajuan yang lebih rendah.
Yang kedua, mempercepatkan proses kelulusan dan memberi density bonus bagi projek perumahan pemilik. Yang ketiga, mengenakan premium tanah dan kos penukaran status guna tanah yang lebih rendah. Yang keempat, mengecualikan dan mengurangkan kos pematuhan untuk pembangunan rumah mampu milik. Inisiatif yang ketiga, entiti tunggal dan sistem perumahan bersepadu dalam meningkatkan kecekapan penyediaan rumah mampu milik. Penyelarasan pemusatan maklumat perumahan melalui entiti tunggal boleh mengimbangi semula bekalan kepada julat yang berpatutan serta memastikan pembangunan projek baru berada dalam lokasi yang sesuai. Sistem perumahan bersepadu adalah penting untuk mengatasi cabaran penyelarasan maklumat perumahan mampu milik. Oleh itu, JPN telah memulakan kajian analisis data raya untuk membangunkan sistem perumahan bersepadu untuk mengumpul maklumat tanah yang lebih komprehensif yang meliputi bekalan dan keperluan perumahan secara keseluruhan. Inisiatif yang keempat, meningkatkan tahap celik kewangan isi rumah. Penting bagi pembeli rumah menilai keupayaan mereka memenuhi komitmen kewangannya berkaitan untuk memiliki rumah, termasuk bayaran ganda janji dan perbelanjaan lain yang berkaitan. Oleh itu, AKPK menyediakan modul pendidikan kewangan dalam talian yang lebih mudah untuk pembeli rumah. Modul ini memberikan nasihat dan panduan mengenai keputusan untuk membeli atau menyewa rumah. Terdapat 5 cabaran utama industri perumahan mampu milik negara, iaitu yang pertama, ketidakmampuan membeli rumah mengikut harga pasaran. Ketidakmampuan membeli rumah mengikut harga pasaran ini disebabkan kadar pertumbuhan pendapatan rakyat Malaysia yang tidak seiring dengan kadar kenaikan harga rumah. Antara tahun 2007 hingga 2016, harga rumah meningkat sebanyak 9.8%, manakala pendapatan isi rumah bertambah sebanyak 8.3%. Selain itu, ia timbul disebabkan pendapatan boleh guna rakyat Malaysia yang tidak mencukupi untuk menanggung pembiayaan perumahan. Lebih kurang 50% pekerja Malaysia mempunyai pendapatan kurang daripada RM2,160. Pertumbuhan kadar pendapatan ini dilihat tidak memberi keupayaan kepada pemilik rumah berdasarkan harga rumah median pada masa ini. Yang kedua, ketidaksempadanan antara penawaran dan permintaan rumah mengikut lokasi. Cabaran dalam pembangunan rumah mampu milik juga menunjukkan keadaan tidak seimbang antara bekalan dengan permintaan rumah di Malaysia. Sejak tahun 2012, bekalan rumah baharu secara konsisten adalah kurang daripada peningkatan permintaan isi rumah. Sepanjang tahun 2014 hingga 2016, purata bekalan rumah baharu sebanyak 114,000 unit adalah jauh lebih rendah berbanding 154,000 pertambahan isi rumah baharu. Trend pelancaran rumah baharu semakin menjurus kepada kategori rumah tidak mampu milik. Dari tahun 2016 hingga 2017, sebanyak 35% isi rumah Malaysia mampu milik rumah sehingga harga RM250,000. Namun, hanya 24% daripada pelancaran perumahan baru berharga kurang daripada RM250,000. Ini menunjukkan kekurangan bekalan rumah mampu milik. Yang ketiga, ketiadaan sistem bersepadu bagi mengatasi masalah ketidaksepadanan mismatch antara penawaran dan permintaan. Bekalan data bersepadu adalah penting untuk menangani maklumat yang tidak simetri dalam pasaran rumah mampu milik. Buat masa ini, Malaysia tidak mempunyai pangkalan data lengkap yang mengandungi maklumat bekalan dan permintaan rumah. Maklumat yang sukar didapati seperti pendapatan, ciri-ciri dan pilihan isi rumah telah menghadkan keupayaan menyesuaikan bekalan rumah bagi memenuhi permintaan isi rumah dengan berkesan. Hal ini menyumbang kepada jumlah harta kediaman tidak terjual yang tinggi, termasuk rumah mampu milik di beberapa negeri termasuk Johor, Selangor dan Kedah. Yang keempat, ketiadaan pemusatan penyelarasan perumahan mampu milik. Pemusatan bagi penyelarasan perumahan mampu milik belum sepenuhnya berjaya ditubuhkan untuk menerajui perumahan mampu milik di kalangan pelbagai agensi kerajaan dan pihak swasta. Peruntukan rumah mampu milik pada masa ini tidak bersepadu dan tidak selaras di seluruh negara. Lebih 20 agensi persekutuan dan negeri terlibat dalam penyediaan rumah mampu milik. Faktor keinstitusian ini menyebabkan penyelarasan dasar menjadi satu cabaran, lantas menghadkan kemajuan untuk mencapai sasaran kerajaan dalam menyediakan sebanyak 1 juta rumah mampu milik. Yang kelima,
Kegagalan mendapatkan pembiayaan perumahan mampu milik dengan kuasa beli yang terhad kerana pendapatan boleh guna yang rendah akibat daripada peningkatan pendapatan yang tidak seiring dengan kenaikan harga rumah menjadikan peluang mendapat pembiayaan perumahan semakin rendah dan seterusnya menjadikan faktor utama kegagalan seseorang individu memiliki rumah yang memenuhi keperluan dan kehendak seperti lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat kerja, sekolah dan keperluan asas yang lain. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.